Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Afiq Daniel bin Arifuddin. Saya Amir Jamalullah bin Muhammad Harun. Dan saya Muhammad Ukail bin Muhammad Zaidi. Kami dari unit PJMS 2 ingin membincangkan sebuah tajuk yang sangat Panas dan sangat hangat. tentang teknologi digital dimanfaati, adab disantuni. Mari kita lihat video pendek ini. 3. Tadi baju dah jemur belum? Ukail? Ukail? Oh, Ukail. Ya. Orang panggil, datanglah sini. Ukail. Aku panggil, kau tak dengar. Kau buat apa ni? Saya, kau sibuk ni. Sibuk apa benda? Ya, mari sini. Apa yang ni? Apa ni? Ha? Benda bukan-bukan ni. Oh, apa yang ni? Oh, dah berani melawan dah? Tadi, orang suruh jemur baju, kau tak jemur. Ya abang jemur lah. Sagi. Dah 2 jam kau tahu tak? Matahari dah naik atas kepala dah. Ya abang jemur lah. Oh, berani melawan. Berikut merupakan satu situasi di mana seorang anak tidak mendengarkan kata ayahnya. Mari kita lihat perbincangan 3 individu daripada IPG Kampus Raja Melewah. Tapi, awak ada rancang mana-mana tak untuk cuti mid-sem? Saya rasa saya tak ada rancangan apa-apa lagi untuk cuti mid-sem ni. Kenapa, Amir? Saya rasa kita kena pergi bercuti ya. Oh, ada betul ni juga. Kita tengok Kai, tempat mana yang menarik. Okey juga tu. Ukail. Ukail. Baik, tak. Kenapa? Awak buat apa? Dari tadi je main phone. Oh, minta maaf lah Mek. Saya tengah baca ni tentang isu semasa yang berada dalam Malaysia. Isu apa yang macam penting sangat je tu? Tak, isunya ialah remaja kurang adab akibat daripada penggunaan gadget yang berlebihan. Lepas tu, kat sini juga dia tulis bapa menampar seorang anak akibat daripada permainan video secara berlebihan. Teruk tu. Apa pendapat awak Afiq berdasarkan artikel yang saya baca? Pendapat saya lah kan, salah satu punca yang disebabkan perkara ni berlaku ialah disebabkan tiada pengawasan ibu bapa. Hal ini dikatakan kerana jika seseorang anak tu tidak mendapatkan pengawasan ibu bapa mereka secara cukup, mereka mungkin akan terjerumus dengan perkara-perkara yang negatif. Sebagai contoh, jika seseorang ibu bapa ni tidak dapat menunjukkan suri teladan mereka yang baik kepada anak-anak, mereka mungkin akan lebih mementingkan perkara-perkara yang negatif seperti bermain permainan video, tidak mendengar kata-kata ibu bapa mereka, dan mungkin mereka akan lebih gemar bermain permainan gadget mereka. Pada pendapat saya macam gitulah. Saya setuju dengan pendapat awak Afiq. Bagi pendapat saya, punca generasi zaman sekarang kurang adab ialah pengaruh viral dan konten negatif dalam media sosial seperti TikTok, Instagram, Twitter. Seperti yang kita tahu, semuanya banyak konten yang negatif yang membawakan satu impak negatif kepada remaja zaman sekarang untuk bertindak kurang sopan. Contohnya video konten mengejek, video konten meme yang negatif, yang membuatkan remaja zaman sekarang kurang untuk bertindak sopan dan menerima sebagai benda ini suatu benda yang baru yang boleh diterapkan dalam hidup. Ini hal yang sangat negatif yang tidak boleh diterima dalam masyarakat kita.
Saya setuju dengan pendapat awak berdua. Pada pendapat saya pula, generasi masa kini kurangnya adab akibat daripada penerimaan komen yang negatif daripada gambar dan video yang dimuat naik di laman sosial mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana pihak netizen bebas untuk melontarkan komen berdasarkan apa sahaja yang mereka lihat. Contohnya, baru-baru ini terdapat isu pelajar mati bunuh diri akibat daripada menerima komen yang negatif. Impaknya, pelajar tersebut akan merasa stres, dibuli, sekaligus kehidupannya akan menjadi stres. Maka jelaslah bahawa penerimaan komen yang negatif daripada pihak netizen boleh menjadi punca kepada golongan remaja hilangnya adab. Saya sangat setuju dengan awak tadi, Ukail. Jadi, bila kita lihat kan, apabila seseorang remaja ni mempunyai punca-punca tersebut, kita juga boleh katakan mereka akan terdapat pelbagai kesan yang boleh berlaku. Sebagai contoh, kesan yang boleh berlaku ialah hubungan sosial mereka ni akan merosot. Apa yang nak saya katakan ni, apabila hubungan mereka akan merosot, mereka ni akan kurang berinteraksi sesama ahli keluarga, kawan-kawan maupun masyarakat. Apabila mereka kurang berinteraksi, mereka akan kurang keyakinan juga. Mereka akan kurang keyakinan juga untuk berkomunikasi. Jadi saya rasa ibu bapa ni perlu mengambil cakna lah tentang perkara-perkara ni, supaya anak-anak mereka ni lebih boleh kepada berinteraksi dan mereka akan mendapat keyakinan yang tinggi. Saya rasa macam gitulah pendapat saya. Macam mana pula dengan awak, Meh? Saya setuju dengan pendapat Abi. Tapi saya mempunyai pandangan yang lain. Generasi muda terpengaruh dengan teknologi digital menyebabkan mereka kehilangan fokus dan disiplin. Seperti contoh yang boleh kita berkait dengan adab, teknologi digital ni telah memberikan kesan yang boleh menjerumuskan generasi muda ni untuk tidak melakukan sesuatu tanggungjawab yang telah diberikan dan tidak berdisiplin kerana gangguan notifikasi dan penggunaan teknologi yang lama, yang terlalu lama. Contohnya, apa yang boleh kita lihat, remaja tidak melakukan tanggungjawab yang telah diberikan oleh ibu bapa, seperti selalu menangguh-nangguh kerja yang menyebabkan mereka lupa akan tanggungjawab yang mereka perlu lakukan. Dan ini sangatlah tidak positif dan tidak sopan dengan ibu bapa yang telah berharap untuk melakukan tanggungjawab yang telah diberikan kepada remaja tersebut. Apa pendapat awak, Ukail? Saya setuju dengan pendapat awak berdua. Pada pendapat saya, setiap perkara mempunyai kesan. Sudah terang lagi bersyukur. Kesan kepada hujah yang saya sampaikan tadi ialah reputasi remaja akan menurun sekaligus dibenci orang ramai. Hal ini dikatakan demikian kerana adab merupakan perkara yang paling penting dalam diri kita. Apabila kita tidak memiliki adab, kita tidak akan dihormati oleh orang lain. Contohnya, apabila kita sedang berinteraksi dengan orang, kita seharusnya menggunakan tutur kata yang sopan. Bila kita menggunakan nada yang tinggi, kita akan dipandang hina serta sekaligus dipandang hina oleh orang ramai. Maka jelaslah bahawa kesan
kesan penggunaan digital yang berlebihan akan menyebabkan kurangnya reputasi remaja sekaligus hilang sekaligus kurang adab. Ada betul juga apa yang dikatakan oleh awak tadi UKAID. Tapi bagaimana cara nak mengatasi masalah ni terus berlaku, Amir? Pada pendapat saya, langkah untuk memupuk adab generasi muda dalam teknologi digital ni, kerajaan dan ibu bapa memainkan peranan yang penting untuk menapis konten negatif yang tersebar dalam media sosial, seperti konten yang mengandungi unsur mengejek, berkata-kata kasar dan konten yang mengandungi unsur negatif yang mungkin dapat mempengaruhi adab seseorang. Selain itu, ibu bapa juga memainkan peranan penting untuk menggalakkan anak mereka untuk keluar, bersosial dan bergaul dengan komuniti setempat. Hal ini dapat memupuk adab generasi muda dengan betul dan bersopan santun. Oh, macam tu ya, Amir. Tetapi jika kita lihat daripada perspektif yang berbeza, ibu bapa juga memainkan peranan mereka yang sangat penting dalam mendidik dan mengawal anak-anak mereka dalam membentuk adab berkaitan teknologi digital. Hal ini dikatakan demikian kerana ibu bapa merupakan suri teladan ataupun modal insan kepada anak-anak mereka. Contoh yang dapat kita perkatakan ialah jika ibu bapa menyuruh anak mereka melakukan sesuatu tugas, kemungkinan besar anak mereka mengatakan tidak kepada ibu bapa mereka tersebut. Hal ini kerana mungkin anak-anak mereka telah terikut-ikut dengan sikap ibu bapa kerana menunjukkan sikap yang tidak baik dalam pengawalan teknologi digital. Oleh itu, apa yang hendak saya katakan ialah ibu bapa perlulah menunjukkan sikap yang baik kepada anak-anak mereka supaya ibu bapa ini dapat dijadikan anjakan paradigma kepada ibu bapa yang lain di luar sana. Dan secara tidak langsung anak-anak mereka dapat menunjukkan sikap yang baik dan dapat menggunakan pengawalan teknologi pintar ini dengan baik. Bagaimana pula pendapat awak ni, Kak? Saya setuju dengan pendapat awak tadi, Afiq. Pada pendapat saya pula, pihak remaja mempunyai adab, tetapi kadang-kadang mereka tidak sedar perkataan apakah yang terkeluar dari mulut mereka sendiri. Belum berkilat sudah berkilau. Langkah yang pragmatif bagi membentuk adab kepada masyarakat, khususnya golongan generasi muda, ialah pihak kerajaan seharusnya melaksanakan kempen kesedaran kepada setiap ahli golongan masyarakat, khususnya golongan generasi muda. Hal ini dikatakan demikian kerana pihak masyarakat, khususnya golongan generasi muda, kurang ilmu pengetahuan dan kesedaran tentang kepentingan adab dalam diri. Maka dengan pelaksanaan kempen ini mampu meningkatkan kesedaran dan ilmu pengetahuan tentang adab dalam diri mereka. Selain itu, pihak kerajaan juga boleh menganjurkan aktiviti-aktiviti atau pertandingan yang berkait rapat dengan pembentukan adab. Contohnya, pihak kerajaan boleh melaksanakan aktiviti bulan madu dan sesi soal menyoal. Hal ini kita mampu mengetahui apakah perkara yang tersirat yang ada di dalam lubuk hati masyarakat, khususnya golongan remaja.
maka jelaslah bahawa pelaksanaan kempen merupakan usaha yang pragmatif bagi pembentukan adab kepada setiap ahli masyarakat, khususnya golongan remaja di Malaysia. Betul juga apa yang dikatakan oleh Ukari tadi kan, Afiq? Saya berpendapat bahawa masyarakat ni memerlukan satu penyuntik semangat untuk memupuk adab. Seperti ibu bapa dan kerajaan memainkan peranan yang penting dalam memupuk dan mengawal penggunaan teknologi digital ini dengan betul. Betul tak, Afiq? Betul, saya sangat setuju juga dengan pendapat Amir tadi. Tetapi UKL, dalam pembincangan kita pada hari ini, apa yang dapat kita simpulkan ya? Betul tu. Baiklah, kesimpulannya, memiliki adab dan ilmu pengetahuan tentang teknologi digital pada masa kini merupakan suatu perkara yang penting. Setiap golongan masyarakat sewajarnya memiliki adab dan ilmu pengetahuan tentang teknologi digital agar mudah di masa hadapan. Setiap golongan sewajarnya berganding bahu bagai aur dengan tebing bagi melaksanakan pembentukan adab dan memiliki ilmu pengetahuan berkenaan teknologi digital dilaksanakan dengan baik. Jika perkara ini diteruskan dengan bersungguh-sungguh, maka rendah gunung tinggi harapan, pendek kata, melihat negara Malaysia mampu duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju di luar sana menjadi suatu kenyataan. Tanpa kita sedar, ni dah nak hampir masuk waktu asar. Betul? Jom kita ke surau, kita ke bait, jom. Jom.